kepada lawyer pemaju. Saya rasa ini tidak adil dan perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua para pejuang CBDB yang mana usaha yang kita jalankan ini adalah untuk mendapatkan hak kedua ibu bapa kita yang berusaha sejak zaman peneroka Felda Aceh Baru dahulu. Jadi saya sebagai anak peneroka Felda Aceh Baru merupakan anak yang ke-9 daripada adik-adik saya. Sebelum ini telah berusaha untuk bersama-sama rakan seperjuangan terdahulu, dan kami bukan orang yang pertama memulakan berusaha untuk dalam isu TBDB ini, tetapi kami mengorak langkah untuk menyambung perjuangan yang terdahulu. Antaranya kami berusaha untuk memulakan di peringkat Mesyuarat Agung pada tahun 2018, yang mana kalau kita lihat syarikat CBDB ini adalah syarikat pemegang saham yang mempunyai perjanjian yang dipanggil M&A, yang mana dalam perjanjian tersebut ada disebut peneroka yang telah meninggal atau peneroka ataupun tuan punya tanah yang telah meninggal dunia boleh dia ditukar kepada waris yang sah. Waris sah tak semestinya yang tertua. Waris sah ni yang dimaksudkan adalah pentadbir. Jadi pada ketika itu kita berusaha untuk membuat pemutihan kepada waris yang bersedia ataupun yang telah dilantik oleh keluarga mereka untuk membuat kuasa tadbir di pejabat berusaha kecil. Okey, bagi untuk keluarga saya, pihak keluarga dan arwah bapa saya telah membuat satu hibah di peringkat awal, di mana hibah itu telah dibagikan. Ini adalah lontaran daripada isu dalaman CBDB yang peneroka dahulu dah kesan dan dapat kesan berkenaan dengan status saham tu sendiri dan status bayaran penjualan tanah ataupun pembangunan tanah bagaimana yang telah dijanjikan. Jadi daripada hibah tersebut, saya bagi pihak keluarga telah memilih ataupun telah bersepakat memilih dua pentadbir dalam urusan harta pusaka alih dan tidak alih. Cuma ada sedikit tindakan teknikal yang mana nama CBDB itu telah diberikan kepada abang dan saya sebagai pentadbir tanah rumah dan pentadbir tanah rumah dan tanah sawit secara bersama abang saya iaitu Osman bin Samion. Tetapi kami telah bersepakat semula untuk supaya saham CBDB itu diserahkan kepada saya dengan membuat satu perintah ataupun power attorney di mahkamah dengan melantik lawyer. Jadi kami telah menghantar semua dokumen untuk memohon kepada setiausaha syarikat untuk menukar status saham tersebut kepada nama saya dan dilampirkan beberapa dokumen yang sepatutnya yang kami pihak keluarga kami telah buat. Namun setiausaha banyak berdalih dan dia meminta supaya merujuk kepada lawyer pemaju. Pada ketika itu Catherine Kum and Partner. Dan kami melihat pihak keluarga saya melihat ini adalah tidak adil sebab urusan syarikat adalah urusan lembaga pengarah dan company sekretari ataupun setiausaha syarikat hanya
menjalankan apa yang ditetapkan oleh perbincangan lembaga pengarah ataupun keputusan lembaga pengarah. Tetapi amat malanglah bagi kita sebab lembaga pengarah kita hanya sekadar tahu jawatan atau hanya sebagai jawatan lembaga pengarah, tetapi tidak tahu apa tugasan mereka untuk membela nasib-nasib ataupun membela pemegang saham ataupun waris yang ingin menuntut hak mereka. Sampai ke hari ini keluarga saya telah memohon pertukaran pentadbir bersama kepada satu pentadbir yang mana kami telah pergi ke pejabat kuasa kecil untuk menukar semula untuk mengikut kehendak apa yang dikehendaki oleh setiausaha syarikat. Jadi untuk makluman, pihak keluarga saya tengah menunggu surat perintah yang telah dibicarakan, yang diberitahu, dimaklumkan oleh pegawai pejabat kuasa kecil dalam jangka masa sebulan atau 2 bulan. Jadi sekiranya perkara tersebut telah diterima, dan kami akan menghantar kepada setiausaha syarikat jika pendaftaran ataupun penukar pindah milik tidak berlaku juga, bermakna perkara ini memang benarlah setiausaha tidak menjalankan tugas dan tidak bekerjasama, dan malah dia bekerjasama dengan pihak pemaju untuk tidak menukar memindah milik, yang mana kita maklum setiap kali mesyuarat agung akan berlaku isu kemaskini ahli. Kemaskini ahli sebenarnya bukannya masa mesyuarat agung perlu dibuat, sepatutnya dibuat awal oleh setiausaha syarikat, yang mana ianya dilantik oleh lembaga pengarah untuk menjalankan mesyuarat agung tahunan syarikat CBDB. Jadi keputusannya sepatutnya lembaga pengarah yang memutuskan atau membuat segala pindaan, bukan mana yang sebelum ini pihak Persatuan Kebajikan Gagasan Jasa Kedua telah berjumpa dengan almarhum Tuan Haji Mustafa. Pada ketika itu, sebelum beliau meninggal dunia, dia ingin semua pentadbir dipindah milik, tetapi perkara tersebut tidak direkodkan oleh setiausaha syarikat, dan ianya tidak menjadi rujukan kepada lembaga pengarah yang ada, dan lembaga pengarah yang ada tidak dapat membuat keputusan apa-apa melainkan keputusan daripada setiausaha syarikat, dan setiausaha syarikat akan merujuk kepada lawyer pemaju. Saya rasa ini tidak adil, dan perkara ini perlu jelas supaya isu kita di mahkamah selesai, dan mesyuarat agung yang telah diadakan perlulah disemak semula, supayanya perlu dibentuk satu jadualkuasa ataupun lembaga pengarah yang baru untuk mengambil alih tugas-tugas dan fungsi, kerana ada lagi bayaran tanah di pembangunan di semasa Ridiah dahulu yang kita maklum ianya terikat dengan kekangan di insolvensi. Oleh kerana urusan mesyuarat agung ini terkendala dan kes mahkamah, bermakna semua tugasan ataupun fungsi lembaga pengarah tidak berfungsi disebabkan adanya perbicaraan di mahkamah. Jadinya saya mengharapkan kepada semua terutamanya lembaga pengarah, supaya kita bersama-sama memperbetulkan syarikat kita ini, yang mana ada lagi saham tersebut untuk kita melalui suara lembaga pengarah yang dilantik ini untuk membawakan baki-baki bayaran tanah yang ada. Jadi mudah-mudahan usaha-usaha yang dijalankan oleh sesiapa pun untuk ke arah kebaikan kita sambut dengan baik, dan supaya isu bayaran pampasan itu dapat
dapat diagihkan kepada semua pemegang saham dan waris-waris. Dan saya mengharapkan juga autoriti seperti ahli majlis, ketua kampung memainkan peranan untuk kita selesaikan secara bersama. Dengan penjualan tanah 248 ekar sebagaimana yang dimaklumkan kepada semua, perkara tersebut menjadi tanda tanya jugalah kepada kita semua. Sebenarnya tanah 248 ekar ini ada disebut dalam minit mesyuarat agung untuk dipindah milik ataupun diberi kuasa Power Authority kepada Cahaya Bumi Mas. Namun mesyuarat agung yang mesyuarat agung yang sebelumnya dan sebelumnya lagi telah digagalkan ataupun tidak mendapat perkenan daripada ahli mesyuarat agung pada ketika itu. Maka perkara tersebut telah diusahakan untuk melantik Power Authority yang tuan-tuan sudah maklum, yang berlaku majlis penerangan di Dewan Taman Kosta Masai di Ikur Perniagaan. Saya hadir pada ketika itu, agak dah pertengahan, cumanya tak dapat bertanyakan soalan secara langsung lah. Cuma selepas daripada program tu saya ada berjumpa dengan Cik Jalil, tak silap saya konsultan untuk menjalankan penjualan tanah tersebut. Bila saya mendapat maklumat atau diberitahu tanah tersebut tiada kaitan dengan CBDB, saya bertanyakan berkenaan dengan kalau ianya tidak ada kaitan dengan CBDB, kenapa ia tanah 248 tersebut dibawa dalam mesyuarat agung, dalam minit mesyuarat agung 2 tahun. 2018 pun ada, yang sebelum tu pun ada, cuma ayat di berlainan lah sedikit. Dan yang di Taman Saintek di TS Hotel yang terbaru ni lah pun ada juga, tapi mesyuarat agung tersebut tidak dapat dijalankan di atas sebab-sebab sebab ada protes daripada ahli-ahli. Dia mungkin dia tidak mendapat makluman ataupun tidak diberi makluman yang berkenaan dengan status yang sebenar daripada awal tanah 248 ini. Tanah 248 ini adalah kalau ikut nilai tanah sebanyak 1,135 ekar, kalau tak silap saya lah, tanah Cahaya Bumi Mas, di mana perjanjian dalam usaha sama tersebut berlaku telah dibuat selama 10 tahun. Bermakna 2018 tarikh 10 tahun tu telah berlalu. Sepatutnya perlu ada pindaan daripada lembaga pengarah untuk menetapkan bayaran jumlah bayaran baki pembangunan tanah tersebut. Tetapi maknanya mesyuarat agung telah banyak digagalkan, walaupun telah berjaya di Kampung Kopok, telah berjaya dilaksanakan, namun ditolak di mahkamah pada ketika itu, dan seterusnya tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya 248 ini adalah ada kaitan dengan CBDB. Dia ada kaitan dengan tuan-tuan punya tanah ataupun pemegang saham lah. Jadi dan sepatutnya lah perkara kemas kini pemegang saham tu perlu dibuat terlebih dahulu sebelum apa-apa keputusan dibuat. Tanah 248 ekar ni juga sebenarnya bukan hak mutlak Datuk Hashim. Memang ada namanya di dalam geran, tetapi dia ada lagi nama-nama lain. Bermaksud nama bersama lah, sebab projek Cahaya Bumi Mas ni di lain kasa dan ada projek yang terkini tu adalah tanah di atas usaha sama antara CBDB dengan Cahaya Bumi Mas. Maknanya kita ada hak. Bila kita ada hak, maksudnya ianya boleh ianya kena bincangkan secara win-win situation lah. Maksudnya baki yang kita belum dapat dengan yang tahun yang kita
telah lama tidak dapat duit bayaran tu, perlulah dijelaskanlah mengikut kaedah perbincangan. Kita sebab itulah kita adanya CBDB ni ada pengarah yang dilantik untuk mewakili kita membawa isu-isu sebegini. Saya tidak dapat satu perkara yang tanah 248 ini adalah tanah Datuk Mak Hashim. Semuanya ianya adalah secara bersama. Maksudnya kita ada hak dan dia ada hak. Sebab dia pemodal ataupun ada pemodal, kita pemilik tanah. Kita kena fahamkan, dan kalau kita tengok syarat-syarat yang diorang bagi, diorang minta buat EGM, buat apa perlu buat EGM kalau bukannya ianya bukan ada kaitan, tak ada kaitan dengan CBDB. Kalau tak ada kaitan CBDB, jual, lepas tu terus bagi kepada pemengasam atau pewaris. Tapi bilanya adanya surat mengatakan ingin membuat EGM untuk tanah 248 ini, bermakna pihak pemaju ada meminta kebenaran luar daripada CBDB itu sendiri untuk bertindak menjual, melantik orang-orang tertentu sebagai untuk menjalankan penjualan tanah tersebut. Jadi itu saja komen saya, dan kita harap perkara ini kita duduk berbincang semula dan clearkan. Jangan ambil jalan mudah untuk kita tak nak berlaku lagi seperti dahulu, perjanjian-perjanjian ataupun cakap-cakap yang tak ada satu documentation, dan tak ada yang kita nak kena ada orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan ataupun penjualan tanah ini, supaya ada tempoh, ada nilai, dan ada apa-apa tidak ada apa-apa perkara yang tersembunyi, contohnya penolakan apa-apa. Jadi kita harapkan kena ada satu pembimbingan khas lah dalam masa terdekat ni untuk kita sama-sama membuat keputusan, dan kita ada hak, jangan bimbang, kita ada hak dalam isu tanah 248 ekar ini. Wallahualam. Jadi semoga saya mengharapkan semua mana-mana NGO, mana-mana autoriti, pihak ketua kampung, ahli majlis, dan apa-apa juga NGO, kita duduk sama-sama selesaikan masalah isu kampung kita secara bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ada jalannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.